Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Angka kematian dalam kejadian banjir dan tanah runtuh di India meningkat kepada sekurang-kurangnya 58 orang. Berpuluh-puluh lagi dikhawatiri hilang. Menurut pihak berkuasa, negeri Himachal Pradesh paling teruk terjejas dengan 50 orang terbunuh dalam tempoh 24 jam lalu, meningkat berbanding 24 orang. Hujan lebat selama berhari-hari menghanyutkan kenderaan, merobohkan bangunan dan memusnahkan jambatan di negeri utara Uttarakhand dan Himachal Pradesh. Beribu-ribu orang terkandas, jalan utama, bekalan elektrik dan rangkaian komunikasi terputus. Sementara itu, Jepun bersiap sedia menghadapi taufan Lan yang melanda negara itu hari ini. Ribut tiba di pesisir pantai di wilayah Wakayama pagi tadi sebelum dikesan menuju ke utara melalui Osaka dan Kyoto. Agensi Meteorologi Jepun memberi amaran hujan lebat, banjir dan risiko tanah runtuh dijangka berlaku. Terdahulu, Lan, ribut tropika ketujuh musim ini dikesan di Lautan Pasifik berhampiran tengah Jepun menuju ke barat laut dengan kelajuan 15 km sejam. Kelajuan anginnya pula mencecah 139 km sejam. Syarikat penerbangan Japan Airlines dan kereta api terpaksa membatalkan perkhidmatan mereka. Di Hawaii, pihak berkuasa berkemungkinan menemukan 10 hingga 20 lagi mangsa setiap hari dalam kejadian kebakaran. Ini bermakna jumlah kematian akibat kebakaran hutan paling dahsyat di Amerika Syarikat dalam satu abad dijangka meningkat dengan mendadak. Gubernur Hawaii Josh Green mengesahkan sekurang-kurangnya 96 orang meninggal dunia. Malah terdapat banyak lagi kematian akan ditemukan. Petugas kecemasan memerlukan lebih seminggu untuk mencari mangsa. Lebih 2,200 bangunan dan kediaman rosak dalam kebakaran yang memusnahkan kawasan Lahaina di Pulau Maui, mengakibatkan kerugian $5.5 bilion dan menyebabkan ribuan kehilangan tempat tinggal. Di Perancis, lebih 3,000 orang dipindahkan dari tapak perkemahan selepas kawasan itu dijilat api. Menurut bomba kebakaran berlaku di wilayah Pyrenees Orientales berhampiran sempadan Sepanyol. Kebakaran merebak hampir 500 hektar menyebabkan beberapa kawasan berhampiran berisiko. Kira-kira 550 anggota bomba dikerahkan bersama beberapa pesawat untuk memadamkan kebakaran. Pihak berkuasa memberi amaran jumlah pemindahan boleh meningkat. Di Rusia, kira-kira 12 orang terbunuh dalam letupan dan kebakaran di sebuah stesen minyak di Caucasus, Republik Dagestan, Rusia. Menurut Kementerian Situasi Kecemasan, lebih 60 lagi cedera. Sebuah pesawat telah dihantar ke Makhachkala, ibu kota Dagestan, untuk memindahkan mangsa yang cedera parah ke Moskow. Letupan berlaku di bangunan stesen servis kereta yang terbakar semasa kerja penyelenggaraan. Punca dan jenis letupan sedang disiasat. Sekurang-kurangnya 26 anggota pasukan keselamatan terbunuh dalam serangan hendap oleh lelaki bersenjata di Nigeria. 8 yang lain cedera. Malah sebuah helikopter tentera dalam misi menyelamatkan 18 mangsa yang maut dan cedera terhempas di kawasan tentera memerangi kumpulan penjenayah. Menurut jurucakap tentera Nigeria, helikopter itu terhempas kerana ditembak. Nasib kesemua mangsa tidak diketahui. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United memulakan saingan musim baharu dengan mengalahkan Wolves 1-0 di Old Trafford. Gol tunggal perlawanan dijaringkan menerusi tandukan pemain pertahanan Rafael Varane pada minit ke-76. Ahad ini skuad bimbingan Erik ten Hag dijadual berdepan Tottenham Hotspur di London. Sementara itu, Chelsea melengkapkan pembelian pemain tengah Ecuador Moises Caicedo dengan bayaran mencecah 115 juta pound, sekaligus memecahkan rekod sebagai bayaran tertinggi di Liga Perdana Inggeris. Pemain berusia 21 tahun itu bersetuju dengan kontrak 8 tahun di Stamford Bridge. Ini menyaksikan The Blues mengalahkan saingannya Liverpool untuk mengikat kontrak Caicedo. Liverpool menawarkan 110 juta pound kepada Brighton, bekas kelab Caicedo, namun ditolak. Ia adalah kali kedua Chelsea memecahkan rekod perpindahan Brighton dalam tempoh 7 bulan selepas membelanjakan 107 juta pound untuk Enzo Fernandez pada Januari lalu. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Ayuh kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan. Assalamualaikum.